Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Okey, pada hari ini saya akan ajar anda topik baru berkenaan dengan teknikal analisis. Teknikal analisis ini digunakan untuk kita membaca chart untuk mengetahui bagaimana harga itu turun ataupun naik dan bagaimana kita boleh buat analisis berkaitan dengan entry. Sehebat mana pun trader di luar sana, jika kita tidak pandai untuk entry, so kemungkinan loss tu akan menjadi lebih besar. Jadi seboleh-bolehnya kita akan berusaha untuk dapatkan skill sharp entry dan sharp exit. Okey, dalam technical analysis terdapat empat, saya boleh katakanlah ada empat kategori yang paling penting. Yang pertama berkenaan dengan candlestick, yang kedua berkenaan dengan chart pattern, yang ketiga berkenaan dengan indikator, dan yang keempat berkenaan dengan price action. So untuk yang level basic ni, saya akan ajar anda berkenaan dengan candlestick, chart pattern dan indikator sahaja. Untuk price action lebih kepada advance level. Okey, untuk permulaan kita akan sentuh berkenaan dengan candlestick. Candlestick, chart pattern, indikator dan seterusnya price action. Jadi saya akan ajar anda hanya 3 sajalah saya akan ajar. Technical analysis. Okey, yang pertama berkenaan dengan candlestick. Okey, candlestick ni berasal daripada Jepun. Dia digunakan untuk kita mengetahui kekuatan buyer dan kekuatan seller, sama ada pembeli lebih banyak daripada penjual atau penjual lebih banyak daripada pembeli. Sebab apabila pembeli lebih banyak daripada penjual, price akan berada dalam keadaan uptrend, dalam keadaan bullish. Dalam keadaan bullish. Okay. Ini dipanggil bullish. Jika kekuatan seller lebih kuat daripada pembeli, maka price akan dalam keadaan turun. Okay. Dalam pergerakan ni nampak macam line, tapi sebenarnya dia ada bentuk-bentuk candle seperti
Kalau dalam keadaan bearish, bentuk candle akan berbentuk merah. Ia menunjukkan ada berlaku penurunan. Okay. So ini panggil bearish. Okay. Candlestick juga boleh kita gambarkan berkenaan dengan supply dan demand. Ia melibatkan emosi yang memainkan peranan dalam penetapan harga. So jika harga itu meningkat, bermaksud permintaan untuk para trader untuk membeli adalah sangat tinggi, dan emosi diorang menjangkakan yang harga akan terus naik. Berbanding juga dengan dalam bearish, apabila emosi diorang, perasaan diorang menjangkakan harga akan turun, jadi diorang akan masuk sell, demand akan berkurang daripada supply, so price akan turun. Kalau supply melebihi demand, harga akan turun. Tapi kalau supply berkurang daripada demand, demand tinggi, supply kurang, so harga akan menaik. Okay. Untuk detail lagi berkenaan dengan sejarah candlestick, anda semua boleh google lah. Cuma dekat sini saya nak ringkaskan bagaimana candlestick ini berguna untuk kita buat technical analysis. Okey. Okey, apa itu candlestick dan bagaimana kita boleh bentuk candlestick? Candlestick ni kalau anda perasan dalam chart, saya pernah bagi tahu ada setting untuk OHLC, open, high, low, close. So kita buat contoh candlestick. Okay. Jadi dekat sini ada 4 harga. Terbentuk. Dekat sini kita buka, yalah dekat sini open, low, high, close. Okay, ini dipanggil sebagai OHLC. Kita buka dulu uh, so ini dipanggil body. Body untuk candle. Low,
biasanya dalam chart hijau menggambarkan bullish candle dan menang. Okey, apa maksud OHLC Open. Okey. Apabila candle baru dibuka, pembeli akan mula dekat sini Okey, pembeli akan mula dekat bawah. So berlaku kenaikan dan penurunan akan berlawan Pembeli dengan penjual akan berlawan. Jadi apabila price turun daripada harga dibuka, itu yang ada tanda ni, ada sebatang di bawah ni, kita panggil shadow ada shadow di bawah. So price akan sampai ke bawah dan seterusnya price ada pembeli buat pembelian melebihi daripada penjualan, so price akan naik semula dan seterusnya akan sampai dekat harga paling tertinggi. Kemudian seller akan buat penjualan dan pada akhirnya candle akan berhenti di close sebelum memasuki candle yang baru. Jadi apabila dia close kat sini, tadi dekat sini akan ada, dia pernah turun, jadi akan terbentuknya satu shadow. Selepas itu dekat sini dia akan pernah sampai pada harga tertinggi, jadi akan berlaku shadow juga. So samalah dengan sebelah ni. Okey. Okey, saya harap anda faham berkenaan dengan body, high, close, open, low. Dia buka dekat sini, berlaku perlawanan antara pembeli dan penjual. So dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dan dia turun ke bawah ni, membentuk shadow dan dia naik balik sehinggalah ke paras yang paling tinggi, high, dan seterusnya bila ada berlaku penjualan sedikit dia akan turun dan sebelum masuk candle yang baru, candle akan close di sini Jadi akan terbentuknya 4 harga. Harga di open, harga di low, harga di close dan harga di high. Okey, sekarang ni saya tunjukkan dekat anda dah keluar rasanya login saya ni. Sekejap saya login balik. Okey, kita sambung balik okey, bagaimana OHLC dalam chat So kalau anda perasan dekat atas ni ada harga 38.91, open 38.96, high 38.84, low dan 38.85 close So setting dia dekat properties, dekat sini show OHLC Okey, nampak, anda nampak. So setiap harga ni adalah susunan dia sama dengan perkataan OHLC. Open, high, low, close. Yang 61 ni bukan Okey. So saya harap anda faham berkenaan dengan OHLC So ada 4 harga. Okey, macam mana kita nak baca dari segi time frame? Macam mana candlestick terbentuk berdasarkan time frame? Padam ni dulu.
Okey, kita buat satu barisan. Ini berkaitan dengan time frame jam 5 minit. Ini time, ini price. Okay. So kita zoom lah, ini harga dia 40, harga dia 40, 20. Dekat sini adalah 40, 01, 02, 03, ada banyak tip lah. Cuma ini hanya untuk penerangan, so saya just langkau saja lah. 40, 40, 40, 60, 40, 80. Okey, time frame 5 minit bermaksud kita akan buat satu candle yang untuk 5 minit. Dalam 5 minit tu akan ada 5 harga lah untuk setiap 1 minit. Sebelas 9 AM. Dan 05. Ini fine. So kita andaikan harga bermula dekat 40 Kita buat trend dalam keadaan bullish. Let's say price naik turun, naik lagi ke parasan tinggi, turun. Okay. Ini harga setiap level. Kita ambil yang paling tinggi dan paling rendah saja. Boleh lah, okey buat satu kita ambil harga yang paling dalam 40 paling tinggi paling rendah.
Okey, dalam bentuk candlestick boleh tengok dia open dekat mana? Open dekat sini. So jika anda ikut graf dekat tepi ni, daripada 40 dia buka, dia naik. Okay. Lepas tu dia turun balik ke 40-10 maybe. Lepas tu dia naik sekali lagi. Price dia naik, dia buka dekat 40, berlaku kenaikan sedikit, selepas tu dia turun balik ke 40-10, and then price dia naik balik ke paras 40.60, selepas tu dia turun balik ke paras 40.20, and then dia terus naik lagi ke paras 41, selepas tu dia turun dekat 40. Okay. Jadinya candle dia akan terbentuk dekat sini daripada bawah. Okey, 40 dia buka. Lepas tadi naik sampai ke 41 dan seterusnya turun naik ke bawah dan membentuk hammer. Ini candle ni dipanggil hammer. Jadi dia close dekat sini. Jadi kita akan dapat harga untuk open, high dan close. Okay. Untuk open saya ada 40. Close juga dekat low juga dekat sini low juga dekat sini. Sini harga untuk close Okay, ni high harga yang paling tertinggi yang dia pernah sampai 41. Jadi dekat sini kita ada 4 harga. Open, low, high. Open, high, C, close, low, L, OHLC. Okay. So ini bentuk candle lah. Jadi ini adalah dalam keadaan uptrend. Okay. Dalam keadaan uptrend. Satu lagi pin.
sekarang ni saya nak buat untuk bearish kan. Katakanlah kita buat buka dekat 40.60. So minit pertama dia naik kepada 41. Selepas tu dia turun kepada 40.40. Dia naik balik minit ketiga pada 40.80. Seterusnya dia turun pada 40 minit keempat dan minit kelima dia naik balik hingga 40. Okey. Jadi ini trend adalah menurun. Ini adalah dalam bentuk bearish. Kita tengok harga. Ni saya anggap sajalah, tak apa-apa tempat ni. Ya. Padam dulu. Okey. Untuk yang bearish ni candle dia berwarna merah. Jadi apabila kita open okay. So untuk yang merah ni bila harga turun kita buka pada harga 40 60 sen. Okay, dekat sini. So price naik. Minit pertama price naik ke 41. Okay, dekat sini. So minit kedua price turun ke paras 40 50 sen lah katakan. Selepas tu price naik balik ke paras 40 80 sen. Kemudian candle akan turun pada harga 40 sen dan seterusnya close pada harga 40 sen. Jadi bentuk candle yang body ni akan bentuk dia dekat sini. Jadi daripada sini price 40 sen, harga naik ke atas ke tahap yang paling tinggi 41. Lepas tu harga turun paling low pada paras 40 dan seterusnya dia naik balik tutup dekat sini. Okey, dekat sini kita akan nampak ada 4 harga juga. Open, close, high dan low. Open, close, harga pada waktu dia tutup. Ini high, harga pada yang pernah dia capai paling tinggi, dan low, harga paling bawah yang dia pernah sampai.
Okey, height dia berapa? 41. Close dia berapa? 40. 60 sen. Open dia pada 40 sen. Ini 40 ringgit. Okey, ini adalah OHLC ya. Untuk candle M5 dalam keadaan bearish. Untuk siapkan satu batang ni, satu batang candle ni memakan masa selama 5 minit. Untuk siapkan complete candle 5 minit. Time frame juga ada minit, 1 minit berdasarkan 1 minit. Jadi kat sini juga boleh ada minit pertama. Ini juga boleh dikira sebagai TF. TF ni time frame lah. TF M1 complete. Okay. Bermaksud apabila ada masuk je minit pertama akan terbentuk satu candle. So minit kedua dia akan terbentuk satu candle. Minit ketiga dia akan bentuk satu candle. Minit keempat dia akan ada bentuk satu candle. Minit kelima dia akan ada satu candle. Okay. So 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit akan bila ada 5 candle dalam TFM1 ni akan terbentuknya TFM5 dekat sini. Okey. Ni TFM1. Okey, ni konsep asas yang perlu anda tahu sebab bila anda buka chart ni anda tahu okey sekarang ni kita buka M1 bermaksud setiap satu candle ni adalah 1 minit. Okey, kita tengok dekat candle zoom. Kita tengok dekat candle sini Okey, price harga buka dekat 3886. Buka dekat sini. So price untuk yang bearish buka dekat atas. Okey. Dia buka dekat atas, dia turun bawah yang paling low. Selepas tu ada buyer masuk, price naik balik. Mungkin akan ada berlaku pergelutan dekat sini, semua naik dalam masa 1 minit dan dia close dekat sini. Okey. So dia akan bentuk lah merah ni untuk hammer ni dalam keadaan bearish. Kenapa dia warna merah? Kenapa dia warna hijau? Sebabnya price sini open dan close dekat sini. Price naik dan turun balik. So dia close dekat sini. Tapi apabila price open lepas candle hijau ni, price open yang warna merah ni sebelah dia,
minit ke baru, minit kedua, di minit pertama, minit kedua, dia close bawah daripada close candle yang sebelum dia. Jadi akan terbentuknya candle warna merah. Jika dia buka sama dengan sebelumnya dan dia close atas daripada close malam, so dia akan hijau lah. Okay, sini open, sini close. Bila price buka, harga mesti kena atas daripada close malam. Sini close harga sini kena buka atas daripada close, baru dia hijau. Tapi sekiranya harga tutup, harga dah turun dan tutup di sini lebih rendah daripada harga close, candle akan berbentuk warna merah. Okay, kat sini akan ada berlaku penurunan. Okay. Okay, dalam bentuk ni, ini pun salah satu candle juga. Dia buka dekat sini, dia turun bila ada penjualan, dan seterusnya bila ada pembelian, dia push balik harga naik dan close dekat sini. Jadi dia berbentuk T. Okay. Okay, macam saya cakap sebelum ni, dekat atas ni, close dekat sini. Okay, price yang seterusnya dia open dekat sini. Dekat sini ada gap up. Dia tak buka dekat sama level dekat sini, 3879, tapi dia close 3879 dan dia buka 3880. Dia terus loncat. So ini dinamakan gap up. So buka dekat 38.80. Lepas tu ada berlaku kenaikan dan penurunan, dan dia close dekat sini. Dia close ke atas. Dia turun and then dia naik balik, dia close ke atas. Jadi close yang di atas ni melebihi daripada close sebelumnya. Bermaksud candle yang ini akan berbentuk hijau disebabkan close sekarang lebih tinggi daripada close yang minit sebelumnya. Okey. Macam dekat candle yang seterusnya ni, selepas hijau ni merah. Sebab apa dia merah? Okey, sini dia open, sini dia close. Okey, close dekat sini. And then bila masuk candle yang baru saja, dia open lebih rendah daripada close. Itu satu hal. So price dia cuba naik dan dia turun, dan dia close, dia turun paling low, dia naik sikit dan dia close dekat sini. Okey, 38.78. Apabila close pada 3878 lebih rendah daripada close malam, automatik candle ini akan berbentuk merah kerana berlaku penurunan pressure daripada seller power melebihi daripada buying power. So dia turun. Dekat sini akan sambung lagi turun sebab close candle lebih rendah daripada close sebelumnya. Dia turun. Okay, dekat sini dia close, dia dah turun, dia close dekat atas, ada shadow sikit, so dia close. Jadi bila masuk candle yang baru, minit yang seterusnya, price cuba naik dan turun dan maintain balik pada harga dia open. Maknanya dekat sini open dan juga harga close. Jika sama dengan close malam, so candle yang seterusnya adalah green. Green sebab dia berlaku kenaikan. Tapi jika tak berlaku kenaikan, dia akan jadi warna merah lah. So ini dipanggil doji. Harga open dan close adalah sama. Cumanya bezanya kenaikan dia adalah pada 3875 dan dia pernah turun pada harga 3872. Okey, setakat ni saya harap anda faham berkenaan dengan cara baca candle. Ini M1. Macam saya tunjuk tadi, ini TF M5. 5 minit akan terbentuk satu candle. Satu batang candle 5 minit mengandungi ada 5 candle minit pertama. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita buat boleh draw.
Saya tak pandai untuk lukis draw kat sini. Kita buka time frame 5 minit. Okey, ni time frame 5 minit. Anda tengok Dia nak siapkan 5 minit. Sekarang ni jam 3.24. Okey, anda tengok selepas masuk 3 genap 5 minit, dia akan ubah candle yang baru Kita tunggu minit yang ke-5 Okey, anda tengok sekarang ni masih dalam minit yang ke-5 So candle belum siap lagi. Kita tunggu 3.25, nanti candle akan siap beralih 3.26. Okey, anda tengok ni dah masuk candle baru dah. Bermaksud candle pertama ni 5 minit dah complete. Okey. So kita tengok candle tengah turun Kita tengok minit pertama balik. Okey, ini minit pertama. Price turun. Ini TF minit pertama M1. So naik je 26 akan berlaku candle baru Kat sini price sedang berlawan. Buying power masuk, selling power masuk. Okey, kalau kita tunjuk cursor dekat sini, ada open, high, low, close. Okey, 26 dah masuk minit yang kedua. So dekat sini buka. So setakat ni anda faham bagaimana candle M1 terbentuk, M5 terbentuk. Jadi kalau untuk time frame yang lebih besar macam M15, satu candle ni memerlukan 15 minit baru dia siap complete. Minit ke-16 dia akan masuk candle baru. Okey. So dalam M15 satu candle ni akan mengandungi 3 kali M5 lah, 5/15. Dan bersamaan juga M1 ada 15 candle. Minit pertama ada 15 candle. So dia akan terbentuknya M15 satu. Begitu juga dengan time frame yang lebih besar, H1. Satu batang candle bermaksud 1 jam. 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam Okey. Okey, macam ni warna merah dia close dekat sini So dia open dekat sini, dia berlaku penurunan. Selepas tu harga naik balik disebabkan pembeli membeli dengan lebih tinggi. Dia naik dan turun sikit, dia close dekat atas. Kenapa dia warna hijau? Sebabnya close pada candle ni melebihi daripada close candle sebelum dia. Candle sebelum dia close kat sini. Okey. Candle yang baru dia close sini. Jadi dia warna hijau. Kita tengok. Maknanya untuk yang TF H1 bermaksud ada 60 minit. 60 minit ada 60 batang M1 dekat sini. Baru siap satu H1 Time frame yang lebih besar akan lebih kukuh lagi. H1 lebih kukuh. Jadi kalau kita nak tengok barang signal buat analisis akan lebih sharp lagi lah. Price analisis kalau kita buat akan lebih sharp lagi. Bila kita buka time frame kecil 2 minit, anda akan nampak tengok garisan yang besar. Besar kan? Okey, ini besar kan? Maknanya ada minit 5 minit candle ni ada banyak kat sini. Okey. Pada asalnya kita buat dekat time frame H1, betul tak? Okay. Time frame H1. Tapi bila kita buka M5, kita akan nampak dalam dia dengan lebih detail lagi. Okey.
M5 yang anda tengok. Price tengah turun. Dalam saham global, kita boleh buat dua dalam keadaan untung. Harga naik, kita boleh buat untung. Harga turun, kita boleh buat untung. Okey. Bila untuk harga naik, kita untung, kita masuk buy. Jika masuk sell, harga turun, kita akan buat untung. So, ini untuk bearish. Saya harap anda faham bagaimana candlestick terbentuk. Saya harap video ini membantu anda untuk memahami permulaan basic technical analysis. Kalau yang ni, bahagian ni tak faham, agak susah untuk kita buat analisis yang seterusnya. Ini basic yang mesti anda tahu. Anda kena strong bahagian ni. Bagaimana candlestick terbentuk. Okey, sampai sini saja video saya. Saya harap ianya dapat membantu anda sedikit sebanyak pemahaman berkenaan dengan candlestick. Saya akan buat video-video yang akan datang untuk membantu anda faham dengan lebih detail berkenaan dengan candlestick pattern dan indikator. Candlestick pattern tu chart pattern. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.